Datuk Seri Abu Hassan Din kembali ke Rahmatullah 12 jam selepas ceramah andainya ini Ramadan terakhir. Dunia tiada peluang mengecapi keamanan jika komuniti antarabangsa tidak mengakhiri penjajahan tanah Palestin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazhar Rizafri Abdul Aziz. Tokoh agamawan negara dan pendakwah terkenal Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz, 73 tahun, disahkan meninggal dunia awal pagi tadi. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan petang ini. Menurut anak Allahyarham Muhammad Yusri, bapanya rebah dan tidak sedarkan diri ketika bangun hendak menunaikan solat subuh. Pasukan perubatan yang datang dengan ambulans cuba melakukan bantuan pernafasan kecemasan CPR bermula dari rumah hingga dalam perjalanan ke hospital. Selepas hampir 1 jam melakukan CPR, arwah bapanya tidak memberikan sebarang maklum balas. Kira-kira jam 7.30 pagi, doktor mengesahkan Allahyarham meninggal dunia. Masa dalam tempoh selepas sejam tu, doktor pun dah bagi tahu kami, kalau ikut sejarah, kalau kata nadi itu ada, dalam tempoh setengah jam kalau diorang buat CPR akan ada jumpa nadi. Tapi ini selama sejam nadi tak jumpa. So doktor pun dah bagi kata putus. Masa tu doktor kata memang arwah dah tak ada lah. So kami adik-adik pun redha, terimalah. Daripada orang kata nak teruskan melakukan orang kata seterusnya punya apa prosedur di hospital, kami ambil kata putus, kami tak nak. Kalau ikut doktor kata nak buat apa, bayar apa, orang kata buat postmortem ke apa, kami kata tak nak. Jadi kami stop di situ, jadi kami buat urusan untuk bawa balik lah. Itu. Selepas urusan di Hospital Kuala Lumpur HKL, jenazah kemudian dibawa pulang ke rumah mereka di Kampung Batu Muda. Urusan pengubumian jenazah akan dilakukan selepas solat asar di Tanah Perkuburan Islam Taman Selasih. Difahamkan arwah dalam keadaan sihat ketika menyampaikan ceramah yang bertajuk andainya ini Ramadan terakhir di sebuah surau di Seremban malam tadi. Allahyarham adalah adik kepada bekas Musyidul Ampas Datuk Harun Din yang meninggal dunia di Amerika Syarikat pada September 2016. Arwah dilahirkan di Perlis dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Inggeris Derma, Arau, sebelum ke Sekolah Agama Arab Alawiyah dan melanjutkan pelajaran di Mesir. Allahyarham mula bertugas di Pusat Islam pada 1976 sebelum berkhidmat di Masjid Negara pada tahun berikutnya sehingga memangku jawatan Imam Besar. Arwah kemudian menjadi penasihat agama kepada beberapa Yang di-Pertuan Agong termasuk almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni almarhum Tuanku Syed Putra Jamilul Lail dan Sultan Mizan Zainal Abidin. Allahyarham banyak terbabit dengan program berbentuk ilmuan dan kemasyarakatan terbitan TV9 termasuk Suarasa. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini, kita bersama rakan tugas Wan Izul Wan Islam yang kini berada di kediaman keluarga Allahyarham di Taman Batu Muda Sentul. Wan Izul, silakan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih Zarif. Hari ini adalah hari yang sangat sedih untuk negara kita di mana pendakwah terkenal Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz telah kembali ke rahmatullah pada pagi ini. Saya sekarang berada di kediaman Allahyarham di Kampung Batu Muda Kuala Lumpur di mana urusan jenazah telah berlangsung. Seperti dimaklum, keluarga tengah bersiap untuk urusan pengubumian jenazah yang akan dilakukan di tanah perkuburan terdekat selepas solat asar petang nanti. Difahamkan jenazah Allahyarham akan dibawa ke Masjid Saidina Hamzah selepas Zuhur untuk dimandi dan dikafankan sebelum ke bumi di Taman Perkuburan Raudatul Sakinah di Taman Selasih petang nanti. Sekarang ini saya dimaklumkan keluarganya Allahyarham telah menunggu sanak saudara dari pada Perlis datang untuk kali terakhir menziarah jenazah Allahyarham. Suasana di kediaman mereka di sini sekarang agak sedih dan dengan ramai orang kawan-kawan dan ulama-ulama tengah menziarahi keluarga. Kami dapat makluman yang Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga dijangka akan mendatang menziarahi keluarga Allahyarham selepas Zuhur nanti. Dengan itu sekian sahaja perkongsian saya Wan Izul Islam dengan jurukamera saya Munatan di Taman Batu Muda Kuala Lumpur di Sentul Kuala Lumpur. Kembali ke studio Suara Pentas bersama Zarif. Terima kasih.
الحمد لله رب العالمين. Baik, kita ke laporan berikutnya. Lebih 18,000 akaun pengguna syarikat air Melaka Berhad di daerah Alor Gajah terjejas selepas loji rawatan air gadit dicemari amonia sejak 2 hari lalu. Hasil siasatan awal mendapati air Sungai Batang Melaka tercemar teruk, dipercayai akibat pelepasan air dari kolam ternakan ikan keli di hutan perca. Amonia yang dicatat adalah melebihi 3.5 mg, melebihi parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Ekoran itu, Badan Kawal Selia Air Melaka telah mengeluarkan notis pemberhentian serta-merta operasi kepada 2 pemilik pusat ternakan ikan keli di hutan perca yang disyaki menjadi punca pencemaran. Perhentian serta-merta operasi ternakan ikan keli tersebut, dan kita beri notis 7 hari kepada 2 pemilik tersebut, dan notis ini akan tamat pada 7 Mei, di mana mereka kena berhentikan operasi tersebutlah serta-merta lah. Kita mendapati daripada analisis yang kita buat, bacaan amonia adalah melebihi 3.5 mg per liter, melebihi parameter yang ditetapkan ataupun yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kesan pencemaran tersebut telah pun menjejaskan kira-kira 18,076 akaun, maksudnya meter lah, akaun maksudnya rumah. Aduan mengenai pencemaran itu diterima pada 28 dan 29 April lalu. Hasil siasatan mendapati 11 kolam ternakan ikan keli mempunyai kesan amonia yang dilepaskan ke sungai. Satu laporan polis turut dibuat di Balai Polis Hutan Perca untuk tindakan selanjutnya. 2 kilang diberi notis pemberhentian selepas didapati menjalankan perniagaan tanpa lesen. Ia hasil serbuan Majlis Perbandaran Kelang MPK ke atas 4 kilang di Taman Perindustrian Sobina Jaya, Pandamaran, Kelang, Selangor semalam. Operasi diketuai Timbalan Pengarah Jabatan Pelesenan MPK, Muhammad Faruli Samuad Isa. Ia berikutan masa terdapat segelintir pemilik dan pengusaha kilang yang berdegil walaupun amaran sudah dikeluarkan untuk memohon lesen perniagaan. Tujuan kita buat untuk operasi pada hari inilah kita nak pastikan kilang-kilang mempunyai lesen yang sah daripada pihak majlis lah. So pada hari ini kita telah periksa lebih kurang 4 buah kilang. So dua buah kilang yang tak ada mempunyai lesen yang sah. So kita showkan, kita mohon pihak syarikat untuk memohon lesen daripada majlis. Katanya kilang dikesan beroperasi tanpa lesen. Diberi tempoh 7 hari untuk membuat permohonan. Jika masih ingkar, kilang berkenaan akan disita. MPK mengeluarkan 2 notis pemberhentian aktiviti perniagaan tanpa lesen kepada pemilik kilang mengikut Undang-Undang Kecil 3 Pelesenan, Perniagaan dan Perindustrian Majlis Perbandaran Kelang 2007. 190 wanita warga asing ditahan dalam operasi dilakukan Jabatan Imigresen Kuala Lumpur selepas menyerbu 2 pusat hiburan di Ibu Negara malam tadi. Wanita berkenaan yang bekerja sebagai pelayan pelanggan GRO ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Operasi jam 12.30 malam itu tertumpu di 2 pusat hiburan di Jalan Kelang Lama, Ibu Negara selepas premis terbabit disyaki menggaji wanita warga asing sebagai GRO. Ketika serbuan, pengunjung dan wanita warga asing bertempiaran lari. Bagaimanapun, kesemua berjaya ditahan dan 421 individu diperiksa. Wanita warga asing yang ditahan dari Thailand, Vietnam dan Laos didapati menyalahgunakan pas lawatan sosial. Mereka disiasat di bawah Peraturan 39/B Peraturan 2 Akta Imigresen 1963. Turut ditahan 3 lelaki tempatan dipercayai penjaga premis dan 3 lelaki Bangladesh yang bekerja di premis berkenaan. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut.
Penemuan peluru dan bom gemparkan penduduk di Christchurch. Butirannya selepas ini. Laporan antarabangsa. Polis New Zealand menahan seorang lelaki berusia 33 tahun selepas menemukan peluru dan bungkusan mengandungi bahan letupan di sebuah premis kosong di Christchurch. Penemuan itu menggemparkan penduduk setempat yang masih terkesan dengan serangan di Christchurch bulan lalu. Laporan Al Jazeera, polis mengepung kawasan Phillipstown di bandar South Island di mana bom serta peluru itu dijumpai. Pasukan pemusnah bom, ambulans dan anggota bomba turut dikerahkan ke tempat kejadian. Beberapa kediaman berdekatan dikosongkan sebagai langkah keselamatan. Zon larangan terbang turut dikuatkuasakan di sekitar kawasan penemuan bom dan peluru tersebut. Suspek insiden tembakan yang menyebabkan sekurang-kurangnya 2 pelajar maut di kampus Universiti North Carolina, Amerika Syarikat diberkas polis. Suspek dipercayai pelajar universiti terbabit. Pihak berkuasa menerima panggilan lewat petang berhubung insiden tembakan melibatkan beberapa pelajar. Pihak pentadbiran universiti kemudian mengeluarkan arahan pengosongan kampus. Difahamkan 2 mangsa terkorban berusia 17 dan 18 tahun, manakala 4 pelajar lain dilaporkan cedera parah. Setakat ini, kampus masih ditutup. Maharaja Baharu Jepun Naruhito menaiki tahta kerajaan bunga Kekwa hari ini selepas sehari bapanya turun tahta dari kerajaan monarki tertua menandakan bermula era Empire Baharu. Naruhito 59 tahun secara rasmi menaiki tahta tengah malam semalam. Upacara itu diadakan pada hari pertama era kerajaan baharu Reiwa yang bermaksud keharmonian yang indah berkekalan sepanjang pemerintahan Naruhito. Baginda bakal muncul di khalayak pada Sabtu ini untuk berjumpa dengan rakyat Jepun. Upacara kerayaan akan diadakan pada 22 Oktober tahun ini. Naruhito juga bakal mengadakan pertemuan dengan pemimpin negara luar pada penghujung Mei ini dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendahului senarai untuk menghadap Maharaja Monarki baru itu. Wanita berketurunan Somalia Amerika Halima Eden akan tampil dalam isu pakaian renang Sport Illustrated sebagai model pertama dalam majalah itu yang memakai hijab dan burkini. Menurut jurucakap Sport Illustrated, penggambaran dilakukan di Pantai Watamu di Kenya. Eden yang beragama Islam dilahirkan di kamp pelarian Kenya dan berhijrah ke Amerika Syarikat ketika berusia 7 tahun. Pada 2016, Eden menjadi tajuk utama apabila menjadi wanita pertama memakai hijab pada pertandingan Ratu Cantik Minnesota. Gadis itu pernah menjadi penghias muka depan majalah Vogue Britain dan muncul di pentas peragaan Minggu Fashion New York. For me, on a personal note, it was like, I wish I had that as a kid. Kembali bersuah. Setiap pekerja perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan prinsip amanah serta integriti bagi memacu kemakmuran negara dengan kepelbagaian budaya, bangsa dan agama. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, meskipun ada ketikanya bercanggah pendapat antara kerajaan, pekerja dan majikan, namun penyelesaian menang-menang tercapai sekaligus memberi manfaat kepada rakyat serta negara. Menurut Tun Dr. Mahathir, hubungan 3 penjuru yang baik antara kerajaan, pekerja dan majikan menjadi pendorong kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dasar kerajaan hari ini adalah memberi keutamaan kepada pekerja warga negara Malaysia untuk mendapat peluang pekerjaan. Kerajaan sedar mengenai kadar pengangguran di kalangan belia dan golongan muda serta memahami akan kepentingan untuk memperkasakan tenaga kerja dan bakat talent tempatan. Ianya juga harus melibatkan semua golongan masyarakat, termasuklah mempertingkatkan penyertaan wanita dalam tenaga kerja. Perdana Menteri berucap pada Majlis Sambutan Hari Pekerja 2019 bertemakan pekerja amanah aspirasi negara di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pagi tadi. Lebih 5,000 peserta terdiri daripada wakil agensi awam, badan berkanun, organisasi swasta dan pertubuhan dalam negara. Dalam amanat itu, beliau berkata dalam era internet saling berhubung IoT, Portal Jobs Malaysia versi 2.0 yang dibangunkan oleh Kementerian Sumber Manusia menawarkan platform mencari pekerjaan yang lebih fleksibel
kepada rakyat untuk meningkatkan penempatan pekerjaan dan mengurangkan ketidaksepadanan tugas. Hadir sama pada hari sambutan pekerja, Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran sebagai penganjur, Barisan Kabinet serta Wakil Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Dalam ucap pertamanya, Tun Dr. Mahathir menegaskan kestabilan serta keamanan dunia hanyalah sekadar angan-angan sekiranya komuniti antarabangsa tidak komited dalam merungkai masalah penjajahan tanah Palestin. Apartheid, genocide, crimes against humanity, crimes of aggression, and all the evil that mankind can inflict on others are compiled in Palestine, courtesy of the barbaric, arrogant, terrorist nation called Israel. Until and unless the international community is committed to find a solution to bring an end to the occupation of the land belonging to the Palestinians, the region and the rest of the world will not have much of a chance for stability and order. Seafood Bet Sdn Bhd mensasarkan peningkatan 2 kali ganda bilangan jutawan di bawah program pemasaran internet seramai 100 jutawan kepada 200 jutawan pada tahun ini. Bagi memacu sasaran itu, Seafood Bet turut memperbanyakkan program mentoring dan seminar pemasaran internet. 2014, 15, 16, 17, 18 kita dah buat event kita dah lebih 100,000 orang. Termasuk saya juga jadi speaker untuk agensi kerajaan yang mana Seafood Bet adalah trainer dan pengubah modul untuk usahawan MDEC, e-usahawan. Beliau berkata selepas pelancaran 100,000 buku percuma kepada usahawan serta pelancaran persidangan jutawan digital Seafood Bet, seminar tersebut bakal berlangsung pada 5 hingga 7 Julai ini memfokuskan kepada strategi pemasaran internet dengan sasaran penyertaan 7,000 peserta. Acara larian berkerusi roda Wheel With Me 20 Julai depan ini di Stadium Mini Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian, Kelantan memberi peluang kepada golongan sasar mengamalkan gaya hidup sihat selain merasai pengalaman dan kepayahan bergerak jauh menggunakan kerusi roda. Lebih menarik, acara berkenaan bakal disertai selebriti tempatan Maya Karin. Acara itu dianjurkan oleh Yayasan Orang Kurang Upaya Kelantan Yokuk. Pengerusinya, Datin Sulaina Syamsuddin alias, menyasarkan lebih 5,000 peserta terdiri daripada OKU dan normal. Jadi sesiapa yang minat untuk mengambil bahagian, mereka boleh masuk kepada FB kami ke Yokuk dan cari kepada Wheel With Me dan buat pendaftaran sebab kita memberikan 200 t-shirt percuma for the first 200 yang mendaftar. Jadi lebih awal better. Wheel With Me membabitkan 4 kategori iaitu OKU Lightweight mengilingi stadium sejauh 3.5 km, manakala OKU Standard Wheel sejauh 2.5 km. Dua lagi kategori iaitu orang upaya dan keluarga membawa kerusi roda sejauh 0.5 km. Untuk tahun ini Yokuk merayakan anniversary ke-20 dan Yokuk mengadakan satu event yang lebih besar daripada biasa. Memang setiap tahun Yokuk akan menganjurkan carnival untuk meraihkan dan memberikan satu pengalaman yang fun untuk orang kurang upaya dan family mereka, anak-anak mereka, to give them a family day. Pelbagai acara lain akan diadakan, antaranya telematch, persembahan serta jualan gerai. Di Kelantan jarang ada program yang berbentuk sukan untuk OKU selain pada sukan yang berprestasi tinggi. Jadi bila kami menyuarakan kepada Datin untuk mengadakan marathon wheelchair, so Datin menerima baik. So of course lah saya rasa macam gembira bercampur dengan orang kata ialah dihargai. Hai warga Malaysia, sama ada OKU atau tidak OKU, sertailah kami di Yokuk Wheel With Me pada 20 Julai di Kota Baru.
Laporan sukan. 3 perlawanan suku akhir pertama Piala FA berlangsung semalam. Menyaksikan Kedah muncul satu-satunya pasukan yang menghampiri saingan separuh akhir selepas mencatat kemenangan selesa 3-1 ke atas PKNS FC. Dua lagi perlawanan, Kuala Lumpur menentang Felda United berkesudahan seri 3-3. Sementara PKNP FC menentang Perak berakhir seri tanpa jaringan. Kelab Bola Sepak Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS FC melayan kunjungan Kedah di Stadium Shah Alam malam tadi. Pelawat tidak mengambil masa untuk di depan membuka tirai jaringan seawal minit ke-12 menerusi Fernando Rodriguez yang menyudahkan hantaran Farhan Roslan. Momentum Kedah terus meningkat apabila dihadiahkan sepakan penalti oleh Jonathan Baumann dikasari Rodney Calvin. Dan kesempatan itu tenang disudahkan Baumann sekaligus mendalui kedudukan semasa 2-0 pada minit ke-24. Malang berganda menimpa PKNS di bawah bimbingan Datuk K. Raja Gopal apabila pasukannya dipaksa beraksi 10 pemain. Pengadil perlawanan Zamzai di Katimin tidak teragak-agak untuk melayangkan kad merah kepada Tamirlan Gozubai selepas melakukan terjahan berbahaya ke atas Farhan pada minit ke-29. Seminit sebelum berakhir babak pertama, gawang PKNS bocor lagi juga menerusi Baumann yang meledak gol kedua pribadinya untuk meletakkan Kedah selesa mendalui 3-0. Tuan rumah enggan mengalah, berjaya mendapatkan jurang gol hasil sentuhan Gabriel Guerrera yang menyudahkan hantaran Romel Morales pada minit ke-64. Beberapa siri percubaan berjaya dihasilkan kedua-dua pasukan. Namun kedudukan 1-3 memihak Kedah itu kekal sehingga tamat permainan. Aksi kedua di Stadium Darul Aman dijadual berlangsung 10 Mei depan. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, 6 gol terhasil pada aksi suka akhir pertama Piala FA di antara Kuala Lumpur menentang Felda United. Tuan rumah ketinggalan pada minit ke-22 apabila percubaan Kristi Jayasilan yang terkena tiang berjaya dimanfaatkan Abdul Azim Rahim untuk gol pertama Felda United. Skuad The City Boys kembali memperkemas jentera serangan dan hasilnya, pemain berpengalaman Indra Putra Mahayudin cemerlang menyamakan kedudukan satu sama minit ke-40. Kekal satu sama tamat separuh masa. Baki 45 minit lebih rajak apabila kedua-dua pasukan saling berbalas jaringan. Bermula dari gerakan di sebelah kanan padang, Indra yang bijak menghidu peluang dalam kawasan bahaya Felda United berjaya menanduk masuk bola untuk gol kedua Kuala Lumpur pada minit ke-53. Namun penyerang Abdul Azim sekali lagi tampil selaku penjaring apabila menyamakan kedudukan dua sama pada minit ke-60. Sedar Felda United masih lagi goyah ketika bertahan, pemain tengah Paulo Jose meledak gol ketiga Kuala Lumpur pada minit ke-71. Tetapi pemain import Felda United, Josine Shad yang hanya memerlukan 3 minit untuk mengimbangi semula permainan. Tiada lagi gol menyusut, menyaksikan pertembungan Kuala Lumpur menentang Felda United berakhir seri 3-3. Dan kedua-dua pasukan akan bertemu semula pada aksi suku akhir kedua Piala FA di Stadium Tun Abdul Razak jangka 11 Mei nanti. Baik, sekian berita tengah hari. Lagi perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan jam 8 malam ini. Saya Mazhari Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam hormat.